Saya pasti ramai yang dah tahu. Saya ulang sekali lagi. Penjelmaan ialah soalan 12 markah dalam kertas 2 SPM. Maksudnya dia akan masuk dalam bahagian B. Bahagian B ialah bahagian 12 markah. Kalau kita tengok sini, dia ada bagi tahu T ialah translasi, R ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat N. N ni dia dah bagi dah. Okey. Kita tengok arahan dia ialah nyatakan koordinat imej bagi titik B yang ini. Yang lain kita jangan hiraukan, B saja kita fokus. Di bawah setiap penjelmaan berikut. Pertama sekali kita tulis dulu koordinat untuk B. Titik B ni koordinat di sini. Soalan A1. B ialah kita tengok X berapa kat sini? Sini 5, sini 6. 6 sini ialah 3. Jadi B ialah 6, 3. Okey. Dan apa kita buat ialah kita tengok T kuasa 2. T kuasa 2 bermaksud TT. TT ni, apa dia T? T ialah translasi. Maksudnya kita buat translasi 2 kali. Kita tengok translasi negatif 2, negatif 1. Negatif 2 ni maksudnya ke kiri, negatif 1 ke bawah. Kita start daripada B. Negatif 2 ke kiri, 1, 2. Negatif 1 ke bawah, 1. Sini. Sini ialah 4, 2. So, saya tulis sini 4, 2. Okey. Bila saya dah sampai 4, 2 dekat sini, saya buat translasi sekali lagi. Negatif 2, negatif 1. Negatif 2 ke kiri, 1, 2. Negatif 1 ke bawah, 1. Sini. Sini ialah 2, 1. So, akhir sekali saya akan dapat 2, 1. Untuk soalan A2, saya padam dulu yang tadi tu. Okey, kita akan start semula dengan 63. 63 ialah kita punya koordinat bagi B. Ni 6, 3. Kita start semula. Dia suruh kita buat TR. Bila ada TR, kita akan buat yang belakang dulu. Belakang ialah R. Lepas buat R, baru kita buat T. Apa itu R? R ialah putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah maksudnya dia akan jadi bentuk huruf L. Lawan arah jam pada pusat N. Pusat dia dah bagi. Apa yang kita buat ialah kita sambungkan BN. Okey. Kalau kita bayangkan ini ialah sebuah jam. Ini ialah pusat jam tengah-tengah. Ini ialah jarum jam, garis ni. Kalau lawan jam, dia akan bergerak ke mana? Ke kanan ke kiri? Kalau dia bergerak ke sini, ini ialah ikut jam. Kalau lawan jam, dia akan bergerak ke sebelah kiri sini. Okey, jadi apa yang kita buat ialah kita kira daripada B nak pergi N, 1 kotak, 1, 2. 1, 1, 2. Jadi kita daripada N, daripada pusat kita kira 1, 1, 2 dekat sini. Apa yang kita buat adalah kat sini. Nampak tu? Kita sambungkan. Okey. Tengok baik-baik. 1 kotak, 1, 2 kotak. So sini 1 kotak, sini 2 kotak. Daripada pusat ni 1 kotak, 2 kotak. So dekat sini. Okey. Kalau kita nak confirmkan lagi, kita ambil kita punya pembaris. Kan? Pembaris kita ni bentuk L ni. Sini. Ni kan bentuk L ni kan? So, bucu ni kita letak dekat pusat. Bucu ni kita letak dekat pusat. Kita tengok dia cun tak jadi L. Kalau kita tengok dia memang ngam-ngam jadi L. Kenapa nak jadi L? Sebab L itu ialah 90 darjah. Bila cun dapat L, maksudnya confirm dapat 90 darjah lah sini. Okey. Bila kita dah dapat tu, kita tengok sini, titik ni, apa koordinat dia? Ini X ialah 5. Y ialah 0. Okey. Bila kita dah dapat yang ni, kita buat translasi. Negatif 2, negatif 1. Negatif 2 macam tadi, ke kiri. 1, 2. 1 ke bawah. 1. Sini. Ini berapa koordinat ni? Sini ialah 3. Sini ialah negatif 1. So, kita tulis 3, negatif
1. Sekarang kita tengok soalan B. Kita dah selesai soalan A tadi. Kita tengok soalan B. Soalan ni kalau kita tengok dia 3 muka surat. Okey. Untuk soalan B, dia kata sisi 4 FHJK ialah imej. FHJK. FHJK yang besar ni ialah imej bagi sisi 4 BCDE. BCDE yang ini. Ini ialah objek. Yang besar ni imej bagi yang ini. So ini ialah nombor 1. Ini nombor 1 Yang besar ni last sekali, nombor 3. Maksudnya yang putih yang ini jadi nombor 2 lah. Okey. Huraikan selengkapnya penjelmaan VU. Kenapa dia letak V dulu? Sebab V dekat belakang. Yang belakang tu dulu, lepas tu baru U. Okey. Sekarang ni kita nak tahu macam mana yang ini nombor 1 kan? Ini nombor 2, yang besar ni nombor 3. Macam mana yang ini boleh jadi yang ini? Lepas tu macam mana yang ini, yang kecil ni, yang putih ni boleh jadi yang besar? Okey. Sebenarnya kalau yang putih dengan yang putih ni, kalau kita tengok, sebenarnya ketara sangat. Ini ialah macam cermin. Kalau macam cermin, maksudnya apa? Maksudnya pantulan. Kalau pantulan, mesti ada cermin dia. Dekat mana cermin dia? Cermin dia mestilah di tengah-tengah. Dekat sinilah. Okey. So, kalau saya garis, kita akan dapat garis ni. Okey. So, apa yang saya buat ialah, kita tulis dulu. Ini ialah, apa huruf yang kita guna tadi? Huruf V. Jadi, yang first ialah V. V ialah pantulan. Pantulan pada garis. Garis. Apa cermin kita? Cermin kita ialah yang menegak ni. Kalau kita tengok garis yang menegak ni, dia potong dekat nombor berapa sini ni? Sini 5, sini 6, sini 7. Maksudnya garis kita ialah garis X sama dengan 7. Ini ialah kita punya cermin. Okey. Okey, bila kita dah dapat ini ialah pantulan, kemudian macam mana yang kecil ni boleh jadi besar? Bila ada perubahan saiz, kecil jadi besar, besar jadi kecil, maka ianya ialah pembesaran. Okey, untuk U ialah pembesaran. Pembesaran pada pusat. Pembesaran mesti ada pusat. Pada pusat. Okey, saya padam dulu ni nanti keliru nanti. Okey, untuk cari pusat, kita sambungkan H dengan G. Sebab H dengan G ni dia asalnya yang H ni asalnya daripada G, kan? M ni yang J ni asalnya daripada M. K ni asalnya daripada L, kan? Itu sebab kita sambung H dengan G. Lagi J sambung dengan M, K sambung dengan L. Kalau kita sambung tu, semuanya akan menuju kepada bucu yang sama, iaitu F. Jadi pusat kita ialah F. Apa F tu? Apa koordinat dia? Koordinat dia ialah dekat sini. Berapa kat sini ni? Sini 5, sini 6, sini 7, sini 8. Y dia ialah 3. Jadi pembesaran pada pusat 8, 3. Okey. Dengan faktor skala, kita tulis dengan faktor skala. Dengan faktor skala. Okey. Macam mana kita nak kira faktor skala? Faktor skala simbol dia ialah K. Faktor skala dikira dengan panjang imej bahagi dengan panjang objek. Okey, imej kita yang besar ni, objek kita yang kecil ni, kan? Kita ambil, yang ni lah mudah. Ni. JK ni asalnya daripada ML, kan? JK ni imej 2 kotak. ML ni 1 kotak. Maksudnya 2 bahagi 1. 2 bahagi 1 kita akan dapat 2. Maksudnya faktor skala kita ialah 2. Okey, untuk U, pembesaran pada pusat 8, 3 dengan faktor skala 2.
Okey. Seterusnya kita tengok soalan B2. Soalan B2 dia bagi tahu sisi 4 BCDE mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 20. BCDE 20. BCDE ni ialah 20. Okey. Dia kata hitung luas kawasan berlorik. Okey. Kalau BCDE 20, yang ini pun 20 juga, yang putih ni. Sebab dia sama saiz kan, 20. Okey, sekarang kita fokus yang ini je. Yang besar ni dengan yang kecil ni. Ini ialah objek, yang besar ni ialah image. Kita kena tahu formula dia ialah A sama dengan K kuasa 2 B. A ialah luas image, K ialah faktor skalar, kita dah kira tadi. B ialah luas objek. Luas image, faktor skalar, luas objek. Okey, kalau kita tengok luas image yang besar ni kita tak tahu. Kan, maksudnya A kita tak tahu, kita nak cari A. K kita tahu. K ialah 2, 2 kuasa 2. Kuasa 2 tu memang ada dekat formula kan. 2 kuasa 2, B ialah luas objek. B ialah luas objek, objek kita yang ni. Berapa objek kita ni? 20. So kita tulis sini 20. Sama dengan, okey, kita tekan kalkulator. 2 kuasa 2 bracket 20. Tutup. Kita dapat 80. Okey, 80. 80 ni siapa? 80 ini ialah luas image. A ialah luas image. Siapa image? Image ialah yang besar ni. Ni besar ni image 80. Semua ni 80. Kalau kita nak yang hitam sahaja, mestilah 80 tolak dengan yang putih ni 20. Jadi luas kawasan berlorik, tulis penuh saya bagi singkatan je ni. Luas kawasan berlorik sama dengan 80 tolak dengan 20. 80 yang besar semua ni tolak dengan putih ni 20. So kita akan dapat 60.